Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Nur Iman Hakim bin Muhammad Jeffrey. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang ekonomi, sosioekonomi di Melaka. Jadi saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan secara atas talian ataupun dalam video. Pertama saya akan bercerita tentang latar belakang Melaka. Bandaraya Melaka adalah ibu negara Melaka di Malaysia. Di kawasan Melaka, Bandaraya Melaka adalah ibu negeri. Contoh seperti Johor, Johor Bahru adalah ibu negeri kepada Johor. Seterusnya adalah bandaraya ini diisytiharkan sebagai UNESCO bandaraya bersejarah selain Georgetown pada 7 Julai 2008. Jadi ini menunjukkan bahawa Bandaraya Melaka juga adalah bandaraya bersejarah selain daripada Bandar Georgetown. Kedudukan Melaka ini adalah terletak kira-kira 2 jam daripada Kuala Lumpur dan 1 jam setengah daripada Muar Johor. Jadi ia tidak terlalu jauh bagi orang yang berada di Kuala Lumpur dan berada di Muar Johor dan sekitar Johor. Seterusnya, bandaraya ini terletak berhampiran dengan Sungai Melaka yang menuju ke Selat Melaka. Di situ terdapat pelbagai tempat bersejarah. Antaranya adalah Bukit Sepul, runtuhan kubu Portugis, Formosa dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan negara Malaysia sentiasa berkembang dan tidak pernah berhenti untuk memajukan negara sendiri. Jadi seterusnya saya bagi kepada pembentang seterusnya. Terima kasih kepada sahabat saya iaitu Nur Iman Hakim yang telah membentangkan tajuk berkaitan dengan latar belakang sejarah Melaka ataupun negeri Melaka. InsyaAllah pada hari ini giliran saya lah untuk nak membentangkan ataupun nak memberikan perkongsian tentang tajuk berkaitan dengan negeri Melaka iaitu sejarah zaman Kesultanan Melaka. InsyaAllah kita tengok pada slide iaitu zaman Kesultanan Melaka. Okey, zaman Kesultanan Melaka dari 1400 hingga 1414 yang telah diasaskan ataupun yang telah menjadi pengasas utama bagi Kesultanan Melayu adalah para Miswara, iaitu seorang raja yang bernama Raja Iskandar Shah. Dialah yang memerintahkan negeri Melaka pada tahun tersebut. Okey, para Miswara ni dia merupakan seorang bangsawan Sriwijaya iaitu dari Palembang. Okey, pada tahun antara 1400 hingga 1403 para Miswara ni dia merupakan turunan ketiga dari Sri Maharaja Sang Utama yang telah digelarkan sebagai dirinya iaitu Sang Nila Utama. Itulah 1400 tahun iaitu para Miswara. Sebelum 1400 tahun para Miswara ni iaitu atau dikenal sebagai Sang Nila Utama ni dia memerintah Singapura selama berapa tahun? Selama 48 tahun. Lama kan? Selama 48 tahun. Lepas tu pada 1401 tahun. 1401 tahun para Miswara iaitu dari para Miswara putera dari Seri Rana Wira Kermah mengungsi dari Temasek setelah mendapat apa? Penyerang dari Majapahit, Maharaja Pahit Melaka kan. Itu pada tahun 1401. Okey, pada 1403 laporan ataupun chronicle dinasti Ming mencatatkan ataupun dia mengatakan bahawa para Miswara ni dia telah tinggal di Melaka
di tanah Melayu kita, Melaka pada zaman dahulu, iaitu tempat kan armada Ming yang dikirimkan ke selatan menemuinya. Lepas tu dia tidak lama kemudian para miswara pun dia menganut dan juga masuk agama Islam setelah dia nikah seorang puteri daripada Masai. Iaitu apa tu, pada zaman 1403 tahun. Itu 1403 tahun. Lepas tu pada 1409 tahun, iaitu 1409, laporan daripada kunjungan Laksmana Cheng Ho melaporkan bahawa pada saat itu para miswara ini dia masih lagi berkuasa kan, dan juga raja-raja dan rakyat semua menjadi Muslim, menjadi Islam semuanya. Itulah 1409 tahun para miswara dia telah setelah menikahi puteri daripada Masai. Lepas tu pada 1414 para miswara ni dia telah digantikan oleh puteranya iaitu Megat Iskandar Shah daripada 1414 sehingga 1424. Pada 1414 sehingga 1424, Megat Iskandar ini Iskandar Shah dia merentah ataupun dia berkuasa selama 10 tahun. Selepas itu dia telah digantikan oleh Sultan Mahmud Shah pada 1424 sehinggalah 1444. Dan juga ataupun Raja Ibrahim ataupun Sultan Mahmud Shah dilihat tidak masuk Islam, dan juga dia telah menggelarkan dirinya sebagai Seri para miswara Dewa Shah. Ini Raja Ibrahim. Lepas tu beliau telah memerintah Melaka ni, tanah Melayu ni selama 17 bulan. 17 bulan. Berbeza dengan Sultan Megat Iskandar Shah yang memerintah selama 10 tahun. Ini dia sekejap saja, 17 bulan. Dan juga kemudian dia pun mangkat. Dia pun meninggal kerana dia telah terbunuh pada tahun 1445. Dan juga dia telah digantikan oleh Sultan Abu Syahid pada 1445. Okey, pada 1445 hingga 1459, saudara ayahnya iaitu Abu Qasim digantikan dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Semasa di bawah pemerintahan Sultan Muzaffar Shah ni, Melaka dia membuat satu ekspansi di semenanjung tanah Melayu Melaka. Untuk apa? Untuk nak memancingkan kemarahan Siam yang menganggap Melaka ni sebagai bawahan Kedah. Lepas tu bila Siam ni dia nak serang Melaka ni supaya nak jadikan dia sebagai bawahan Kedah, maka serangan tersebut telah dipatahkan oleh Melaka pada 1455 dan 1456. Dan juga pada 1459 sehingga 1477 dia telah digantikan. Selepas Sultan Muzaffar Shah, dia telah digantikan oleh Sultan Mansur Shah yang telah berkuasa untuk negeri Melaka sehingga beliau mangkat ataupun meninggal pada 1477 tahun. Itu
zaman 1459 sehingga 1477. Okey, pada 1477 kan sehinggalah 1488 telah digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah. Beliau memerintah selama 11 tahun. Okey. Lepas tu sultan pun mangkat. Selepas 11 tahun beliau mangkat, beliau meninggal dunia pada tahun 1488. Okey, pada 1488 sehingga 1511 telah digantikan oleh Sultan Mahmud Shah. Saat itu ibu kota tersebut telah diserang oleh Portugis pada 10 Ogos 1511 ataupun 1511. Tetapi beliau berjaya ditawan pada 24 Ogos 1511. Bila Melaka ni dia telah ditawan semua, maka Sultan Mahmud Shah itu dia melarikan diri ke Bertan kan. Lepas tu bila tahun 1526 maka Portugis pun tersebut dia menyerang ataupun menghancurkan Bertan tersebut. Maka Sultan pun dia lari ke mana? Ke Kampar, sehinggalah dia meninggal dunia ataupun mangkat ke tempat tersebut, iaitu tempat Kampar. InsyaAllah itu sahajalah sedikit perkongsian saya ataupun perbentangan dari saya mengenai tajuk zaman Kesultanan Tanah Melayu Melaka dari 1400 yang telah dikuasakan oleh para mesuara sehinggalah 1511 yang telah dikuasakan oleh Sultan Mahmud Shah. Sekian saja pada saya. InsyaAllah saya serahkan kepada sahabat saya iaitu Muhammad Aizat bagi meneruskan pembentangan tersebut. Sekian daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada pembentang sebentar tadi. Baiklah, bersama saya Muhammad Aizat bin Ibrahim akan membentangkan tajuk Melaka sebagai sebuah kerajaan agung. Baiklah, seperti mana kita tahu bahawa kerajaan Melaka merupakan kerajaan yang sangat masyhur pada zaman dahulu, yang mana dari orang-orang luar negara datang ke Melaka untuk berlabur, untuk berdagang dan untuk menyebarkan agama. Dan alhasilnya, alhamdulillah, berkat perdagangan daripada orang-orang dari negara Arab, alhamdulillah kita menjadi orang Islam, hasil daripada Melaka. Baiklah, untuk pengetahuan, kerajaan Melayu Melaka mencapai zaman kegemilangan pada kurun ke-15, yang mana kepada kurun ke-15 Masihi masih terkenal di seluruh dunia seperti yang saya sebut tadi, yang mana ia menjadi kerajaan yang dikenali sebagai sebuah empayar yang besar dan kukuh dari segi ketenteraan, kawalan jajahan, undang-undang empayar Melaka yang dikatakan meliputi hampir keseluruhan tanah Melayu, bahkan sebahagian timur Sumatera dan Kepulauan Riau Lingga pun termasuk di dalam jajahan kerajaan Melaka ini. Jadi ini merupakan salah satu bukti lah yang menunjukkan bahawa Melaka ni merupakan sebuah kerajaan yang sangat besar pada ketika dahulu, yang mana luar negara pun mengenali kerajaan Melaka ni, bahkan dari segi ketenteraannya, bahkan undang-undangnya juga. Jadi insyaAllah itu saja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya Muhammad Awiz bin Anwar ingin membentangkan sedikit tentang struktur pemerintahan dan sosioekonomi Melayu tradisional. Dan yang pertama adalah sistem pemerintahan beraja. Apa ini maksudkan sistem pemerintahan beraja?
Sistem beraja merupakan campuran sistem pertahanan dengan pengaruh Hindu dan Buddha Raja. Dan Buddha Raja adalah ketua kerajaan yang mengamalkan kuasa mutlak raja. Kuasa mutlak. Raja berkuasa membuatkan undang-undang dan menjatuhkan hukuman. Dan raja dibantu oleh para pegawai dalam pentadbiran negara. Dan raja juga dibantu oleh menteri dalam pentadbir negara setiap daerah diketuai oleh pembesar. Dan yang kedua adalah konsep daulat dan derhaka. Apa yang dimaksudkan konsep daulat dan derhaka? Konsep daulat dan derhaka adalah daulat ialah keturunan atau peribadi raja meninggikan martabat raja. Dilambangkan dengan kedudukan negara aman, makmur dan subur, dan juga penandung dan perlindungan kepada rakyat, dan rakyat memberi taat setia kepada raja. Dan yang ketiga adalah sistem pembesar. Apa yang dimaksudkan sistem pembesar? Sistem besar adalah sistem ini diikuti oleh semua negeri kecuali Negeri Sembilan. Sistem pembesar digubahkan mengikut sistem 4 pembesar lipatan pada zaman kerajaan Melayu Melaka. Pembesar menyandang jawatan secara keturunan dan dia juga mempunyai 4 hierarki pembesar, iaitu bendara, penghulu bendari, temenggung dan laksamana. Dan yang keempat adalah sosioekonomi, sistem sosiopolitik masyarakat Melayu tradisional, dan terakhir adalah sistem politik tradisional. Sistem politik tradisional merupakan sistem pemerintahan yang dominan sebelum berlakunya proses pemodenan politik yang bermula dengan kedatangan penjajah pada abad ke-18. Sekian itu sahaja daripada saya, dan saya serahkan pada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang kita dapat, Bandaraya Melaka ini adalah sebuah kota yang meninggalkan pelbagai sejarah yang akan terus maju di negara Malaysia dan akan menjadi satu tumpuan pelancong-pelancong luar untuk datang ke Malaysia untuk merasai ataupun untuk mempelajari sejarah Melaka ataupun Malaysia. Terima kasih kepada Prof. Khairul Anwar kerana telah memberi kami peluang untuk membentangkan tajuk ini. Terima kasih.